Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ke surat 33 perenggan yang pertama. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas bukit, tiba-tiba muncul suatu lembaga dan berkata, "Bergembiralah wahai Muhammad, aku adalah malaikat Jibril dan kamu adalah utusan Allah kepada umat ini." Kemudian malaikat Jibril berkata kepadanya, "Bacalah." Baginda menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang buta huruf dan tidak pernah belajar membaca dan menulis sebelum. Lalu malaikat Jibril memeluk dan menutupi baginda sallallahu alaihi wasallam dengan selimut yang menjadi alas tidurnya sehingga baginda merasa kesempitan. Kemudian malaikat Jibril melepaskan seraya berkata, "Bacalah." Baginda menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Lalu malaikat Jibril memeluk dan menutupi baginda sekali lagi, kemudian melepaskannya sambil berkata, "Bacalah." Baginda menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Lalu Jibril memeluk dan menutupi baginda untuk kali yang ketiga. Kemudian berkata, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Kalau kita baca ke Arabnya, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada seketul darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Ini hadis yang menyebut tentang peristiwa penurunan wahyu yang pertama dalam sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa berlaku di Gua Hira ketika Nabi beruzlah. Masuk uzlah ni mengasingkan diri daripada manusia. Yang Nabi lakukan mengikut kitab Rahiqul Makhtum selama 3 tahun. Ada waktu-waktunya, bukan 3 tahun memanjang. Kemudian pada genap usia Nabi 40 tahun. Ada ulama kata 41 tahun. Dari segi tarikhnya pun ada ulama kata 17 Ramadan. Kalau mengikut dalam kitab Rahiqul Makhtum,
21 Ramadan. Malaikat Jibril datang menjelma diri dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu, bergembiralah wahai Muhammad, kamu nanti akan diangkat menjadi rasul. Lalu dipeluk Nabi sekuat-kuat, disebut sehingga Nabi rasa macam orang lemah tu kerana kuatnya pelukan Jibril tu. Bila dia peluk, mula-mula dia malaikat Jibril sampai, maka Jibril kata iqra, bacalah. Nabi cakap ma ana biqari, aku ni tak pandai membaca. Malaikat Jibril peluk untuk kali yang pertama. Kemudian lepas sebut lagi iqra, baca lagi. Nabi Muhammad jawab ma ana biqari untuk kali yang kedua. Jibril peluk untuk kali yang kedua, dilepaskan dan menyebut sekali lagi iqra. Nabi menjawab untuk kali yang ketiga ma ana biqari, aku tak tahu baca. Lalu malaikat Jibril peluk kali yang ketiga dan dilepaskan, lantas menurunkan 5 ayat pertama daripada suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang mana? Tuhan yang telah menjadikan. Di sini menyebut tentang konsep ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajar Nabi tentang Tuhan yang sebenar, Allah. Kenapa Nabi beruzlah? Nabi beruzlah kerana Nabi tak sempit dada tengok kelaku orang-orang Mekah. Antara benda yang Nabi tak suka tengok adalah penyair-penyair Arab. Kerana penyair ni banyak memuji melampau-lampau, khususnya kepada patung-patung berhala. Nabi beruzlah. Uzlah maksudnya mengasingkan diri dan berkhalwat. Khalwat ni maksudnya bersunyi-sunyi. Kita khalwat ni laki perempuan lah, duduk di taman ke, duduk di rumah ke, demi berdua aja, yang bukan mahram, bukan ada ikatan berkahwinan, kita panggil khalwat. Maksud khalwat tu betul lah, dia bersunyi-sunyi laki dan perempuan tu. Tapi Nabi berkhalwat di sini maksudnya berkhalwat sendiri-sendiri untuk fokus dalam ibadah. Duduk tanpa gangguan di dalam Gua Hira. Ada juga orang yang berkunjung di Gua Hira ni, Nabi memberikan sedekah, memberi makan kepada orang yang datang ke Gua Hira. Jadi Nabi duduk situ uzlah. Dan selepas daripada turun ayat ini, Nabi tak beruzlah. Wallahu ta'ala alam, setakat pembacaan saya memang tak ada kita jumpa Nabi uzlah selepas daripada ini, uzlah seumpama ini. Tapi kita dapat baca Nabi uzlah di malam hari, sehingga disebut oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersembahyang malam sehingga merekah kaki kerana terlalu lama berdiri, iaitu pada waktu malam. Nabi tak mengasing diri, duduk di mana-mana tempat yang sunyi, yang jauh daripada orang, seumpama sebelum daripada diturunkan wahyu. Sebab itu Syekh Sa'id Hawa rahimahullah dalam buku ni Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah, maksudnya tarbiyah kita dalam kerohanian, ataupun tarbiyah kerohanian kita. Dalam kitab itu dia menyebut banyak orang yang salah faham dalam konsep uzlah, sehingga dia meninggalkan kehidupan bermasyarakat, sehingga dia meninggalkan tuntutan hidup dia. Dia demi nak mencari akhirat, dia lupakan dunia dia. Dia nampak dia nak capai akhirat, hakikatnya sebenarnya dia telah mengganggu jalan ke akhirat dia, kerana hubungan dia sesama manusia ditinggalkan. Orang mati, orang kenuri, orang gotong royong, ada musibah, hubungan apa semua dia tak ambil tahu. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai nafkah pun dia tak bagi kepada tanggungan, kerana dia mengharap rezeki datang daripada Allah dengan tanpa usaha. Ini satu konsep yang salah. Boleh juga kalau nak beruzlah, tapi dalam tempoh waktu yang tertentu. Tak bolehlah sampai bila-bila, mungkinlah seminggu ke 2 minggu ke sebulan ke. Boleh. Tapi itu kena bermasyarakat. Kerana kita manusia ni hidupnya bermasyarakat.
Lalu ayat itu menyebut bacalah dengan nama Tuhanmu. Mana maksud ayat ini, setiap perbuatan mesti dibuat kerana Allah. Semua benda kita buat mesti kerana Allah. Kalau tidak kerana Allah, lain daripada Allah, kerana berhala ke, kerana manusia ke. Macam kita banyak kerana manusia, buat banyak kerana manusia. Jadi kerana manusia itu dia boleh pergi kepada syirik, ataupun dia boleh pergi kepada riak. Riak ni syirik yang permulaan. Itu yang kemudian dalam ayat ni menyebut allazi khalaq, menyebut tentang kemampuan, kuasa Allah Ta'ala tu. Siapa Allah tu disifatkan satu sifat Allah, iaitu sifat Allah adalah Tuhan yang boleh menjadikan. Dan ayat ni menggunakan khalaqa, dalam bahasa Arab dipanggil fi'lul madhi. Fi'lul madhi ni kata perbuatan yang menunjukkan satu perbuatan yang telah lalu, yang telah berlaku. Maknanya bacalah dengan nama Tuhanmu, yang mana Tuhanmu itu telah pun menjadikan. Bukan nak jadi, bukan nak buat, telah pun buat. Dan memang hakikat telah buat pun. Apa yang Allah Ta'ala buat? Disebut khalaqal insan min alaq. Dicipta, telah menjadikan manusia, menciptakan manusia daripada alaq. Alaq ini, saya tak tahu istilah sains. Alaq ni kalau dalam Quran terjemah dia darah beku. Istilah sains saya tak ingat dah. Dulu ada tingkatan 3, lama dah ngaji. Satu seketul daging yang tergantung di dinding rahim. Dia tergantung, sifatnya tidak kukuh. Alaq ni, nama pun alaq, dia tergantung. Manusia dijadikan daripada alaq. Alaq ini proses kedua dari penciptaan manusia. Manusia jadi daripada air mani, kemudian 40 hari jadi alaqah, darah beku. Alaqah jadi mudrah dari daging, daging jadi izamah, jadi tulang. 4. Kemudian Allah Ta'ala bungkus dengan daging yang lain, daging mana wallahu ta'ala alam, dan dibentukkan manusia dan ditiupkan ruh. Setelah berlalunya 40 hari, 120 hari, 4 kali 4, 120, 4 kali 4, 16, 160 hari. 160 hari. Lebih kurang dalam berapa bulan? 6, 5, 4, lebih kurang itulah. Jadi 40 hari pertama air mani. Jadi kalau ngaji dalam hadis Riyadhus Shalihin, tak pasti saya ada tak, atau ada hadis 40 Ustaz Ismail, dia dah masuk hadis berapa? Kalau hadis yang keempat dia sebut tentang ni. Kalau masuk hadis keempat dia sebut cerita ni. Manusia 40 hari air mani, campuran air mani laki dan perempuan. Kemudian 40 yang kedua alaqah, darah beku. Lepas 40 hari masuk hari ke 80 lebih kurang, jadi pula alaqah mudrah, daging, seketul daging. Lepas mudrah jadilah izamah, tulang. Jadi masuk hari 120 jadi tulang, sampai hari 160 dibungkus manusia dengan daging ataupun dengan bahan yang lain untuk menjadikan manusia ni. Kemudian ditiupkan ruh, baru bergerak. Dalam Quran adalah surah Al-Mu'minun antaranya kalau tak salah saya, dan menceritakan bab ni. Almarhum Syekh Tontawi dalam tafsirnya, tafsir Wasit, menyebut apa tujuan Allah Ta'ala sebut khalaqal insan min alaq ni. Manusia, Tuhan telah menjadikan manusia daripada alaq. Alaq ini maksudnya manusia tu Allah Ta'ala boleh jadikan daripada tak ada kepada ada. Apatah lagi Allah Ta'ala juga, dia tahu juga Allah Ta'ala juga boleh menjadikan kamu daripada tak reti membaca menjadi reti membaca. Reti membaca ni maksud membaca Quran. Nabi tetap tak boleh baca tu, tapi bacaan Nabi terhadap Quran tu sangat baik. Nabi boleh membaca, Allah Ta'ala boleh bagi. Kita ulang balik, kenapa Nabi tak boleh membaca, tak boleh menulis? Apa hikmahnya? Hikmahnya, kenapa Nabi tak boleh membaca dan kenapa Nabi tak boleh menulis? Bukankah itu satu benda yang aib? Kalau hari ni aib lah, kelemahan lah, tak sampai aib kot. Kata dia bonsiu tak reti baca dan nulis. Kata dia lah. Apa ni,
kaya dia tu. Kaya tak ada lain pun. Tapi dia satu kelemahan lah, kekurangan yang besar. Dalam Nabi turun itu untuk membawa tamadun ilmu, membawa mujizat ilmu yang besar. Tiba-tiba Rasul yang diutuskan mujizat ilmu bernama Quran itu tak tahu membaca, tak tahu menulis. Bukankah membaca dan menulis ni kunci kepada ilmu? Jadi kita jawab, sengaja Allah Ta'ala tak bagi Nabi tahu membaca dan tahu menulis. Tapi walaupun Nabi tak tahu membaca, tak tahu menulis, pada zaman Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, kebijaksanaan Nabi itu terserlah. Dan Nabi punya bahasa dia bahasa yang cukup hebat dari segi Arabnya, fasahahnya. Kerana Nabi bergaul dengan masyarakat di perkampungan Bani Sa'adah. Di perkampungan Halimatus Sa'diyah lah. Jadi di situ Bani Sa'adah, perkampungan Bani Sa'ad. Jadi di situ Nabi belajar. Bahasa Arab tu bahasa Arab yang memang hebat. Nabi biasa mendengar syair-syair yang hebat, yang ada, yang baik, yang ada di situ. Dan Nabi tak pandai bersyair. Jadi ayat disebut Allah Ta'ala boleh jadikan manusia daripada ada, tak ada kepada ada. Apatah lagi Allah Ta'ala, apa kemampuan Allah Ta'ala juga boleh menjadikan kamu, wahai Muhammad, daripada seorang yang tak tahu membaca kepada boleh membaca Quran. Jadi hikmah dia tadi, kerana Nabi ni dengan sebab takdir Allah Ta'ala tentukan Nabi tak tahu membaca, tak tahu menulis, musuh-musuh Islam, khususnya ada pada zaman itu, nak menuduh Nabi yang mereka Quran ni, tak boleh. Tidak dituduh Muhammad reka Quran. Dia tulis sendiri, dia kata ini turun daripada langit. Bila ada orang menuduh Nabi bawa Quran, Nabi yang cipta Quran sendiri, tiba-tiba ada orang lain yang akan bangkang. Macam mana dia nak reka? Dia pun tak reti baca, tak reti menulis. Nanti kita akan baca dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi suruh Sayyidina Ali padam satu tulisan yang tidak dipersetujui antara dua-dua pihak dalam memeterai perjanjian Hudaibiyah. Sayyidina Ali tak nak. Lalu Nabi kata, di mana kamu baca tadi? Di mana kamu tulis tadi? Ditunjuk tempat tulis tu, Nabi padam dengan tangan Nabi. Dan Nabi tak tahu yang mana tulisan. Menunjukkan Nabi memang tak tahu baca dan tak tahu menulis. Ini dalam antara seorang tokoh orientalis daripada Perancis, Cadillac, menuduh Nabi. Dia sebut dulu kan, Nabi kita panggil menulis Quran sendiri. Dia yang menulis Quran. Quran tu adalah hasil daripada imajinasi Nabi dan juga hasil daripada apa yang ilmu diturunkan oleh seorang padri bernama Buhairah ketika Nabi singgah makan tengah hari di tempat, di rumah atau di kawasan gereja Buhairah. Jadi dia sanggah. Pertama kita sanggah dari segi faktor usia Nabi. Nabi umur 9 tahun. Macam mana kanak-kanak seawal usia 9 tahun boleh menyusun, menulis satu kitab yang sangat lengkap, yang sangat hebat seorang Quran. Satu. Kemudian macam mana dalam tempoh sesingkat makan tengah hari boleh sempat padri menurunkan ilmu ataupun bantuan, dorongan ataupun penyelia lah kepada tulisan Quran. Dua, kita tolak, tak logik. Yang ketiga, Nabi sendiri tak tahu membaca, tak tahu menulis bila masa dia nak tulis. Jadi menunjukkan Quran ni sememangnya datang daripada Allah. Iqra' wa rabbukal akram, dan bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah. Allah Ta'ala ni pemurah, mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan qalam. Qalam ni panjang lah. Cuma qalam ni, terjemahan qalam ni pen, pena. Pena ni maksudnya alat menulis. Tadi sebut membaca, yang ini disebut menulis. Jadi setengah ulama' mengatakan dua benda ni adalah kunci kepada ilmu. Membaca dan juga menulis. Tak cukup membaca je, kadang-kadang kita kena menulis. Dalam pengajian ulama'-ulama' dulu, setiap kali lepas dia habis belajar, dia akan tulis kitab. Setiap kali dia menulis kitab, ilmu dia akan bertambah dengan penulisan kitab. Membaca dan menulis. Cumanya satu lagi kita nak sebut, dalam peristiwa ini Nabi beradab dengan malaikat Jibril. Jadi perlu 3 syarat ni nak dapat ilmu yang kukuh, yang mantap, yang hebat, yang tepat.
mesti berguru, mesti banyak membaca dan mesti banyak menulis. Kalau budak-budak sekolah latihan lah untuk menulis dia tu. Kalau di universiti dia buat assignment lah, kerja tesis dan sebagainya. Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhan yang telah mengajar manusia apa yang manusia tidak tahu. Selepas peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dalam keadaan hati yang berdebar disebabkan perasaan takut yang menyelubungi baginda. Masyhur kita faham takut tu kerana takut dengan perjumpaan dengan malaikat Jibril yang luar biasa besar. Malaikat Jibril ni, malaikat Jibril dalam riwayat menyebut dia menjelma dalam rupa seorang muda yang duduk, yang mana kepalanya sampai ke langit. Besar lah. Takut tengok itu. Ada juga ilmuwan kita, dari segi ulama tu saya pernah dengar satu senior lah masa mengaji dulu. Dia tak sebut dia ambil daripada mana. Dia kata Nabi takut tu kerana Nabi bimbang beban sebagai nubuah tu tak mampu untuk dilaksanakan dengan baik. Nabi rasa bimbang tu, sebab tu takut. Tapi hakikatnya takut. Kerana takut ni adalah sifat yang ada pada manusia. Manusia memang ada perasaan takut. Manusia memang ada perasaan takut. Nabi Ibrahim disebut kisah dia takut ketika mana tetamu dia dihidangkan makanan yang cukup istimewa, yang hebat lah pada zaman itu. Sekarang pun kalau hidang ni hebat ni. Hidangan dia anak lembu. Anak lembu tu dia sembelih, dipanggang. Anak lembu panggang tu. Anak lembu panggang ni tak ada diat lah. Semua yang boleh diragut begitu je. Tak payah batang pinang lah. Semua boleh, lembut daging dia. Tapi malaikat ni tak, kita panggil tak sentuh pun makanan tu. Tak sentuh. Kalau manusia ni memang tengok makanan sedap, dia akan ambil lah, sedap, makan. Malaikat tak makan. Kenapa malaikat tu tak makan? Sebab malaikat memang tak makan. Tapi dia menjelma sebagai rupa manusia. Dia bila tengok Nabi Ibrahim dalam keadaan takut, barulah malaikat bagi tahu tujuan kehadiran dia. Dua benda. Pertama, nak bagi tahu Nabi Ibrahim akan dapat anak daripada Siti Sarah. Yang kedua, mereka datang untuk membinasakan penduduk negeri Sodom. Penduduk negeri Sodom iaitu kaum Nabi Allah Lut alaihissalam. Dan Nabi kita pun begitu sifatnya dalam keadaan ini. Tapi takut Nabi ini bukanlah takut sampaikan tak melaksanakan perintah Allah. Dalam ini dia takut. Yang lain kalau kita tengok dalam bab lain tak banyak Nabi takut. Nanti kita akan cuba satu peristiwa. Allahumma salli Muhammad. Dalam peperangan Zatul Riqa'. Zatul Riqa' ni perjalanan jauh Nabi. Naik unta bergila-gila, seekor unta 6 orang. Lalu sampai pecah kasut. Kasut pecah. Bila kasut pecah sebab lama berjalan, koyak baju, baju. Bila baju koyak dia panggil apa? Percik lah kita panggil. Percik. Riqa' tu panggil percik. Percik kain tu. Diikat kaki tu atau kasut aku ikat nak bagi boleh berjalan. Dalam keadaan kaki. Sampai tempat tu, satu tempat, semua sahabat-sahabat berehat. Tapi ada giliran berkawalan Nabi tidur. Di bawah pokok Nabi sangkut pedang Nabi. Ketika itu ada seorang badui yang merempuh masuk. Sahabat-sahabat tak perasan. Lalu dia ambil pedang Nabi. Dia apa ni? Kalau pedang dia panggil apa? Kalau cakap betul hunus. Acu ke tak kena tak? Acu keparan tak kena kot. Letak pedang Nabi kat sini. Oi Muhammad dia, siapa yang boleh selamatkan kamu daripada pedang ni? Nabi tengok dia. Nabi, kalau bahasa kita Nabi nyadin je lah. Tak ada. Nabi kata Allah. Dengan tenang Nabi sebut Allah. Sebut saja Allah, jatuh pedang tu. Dia dengar kalimah Allah tu, dia orang Arab. Dia rasa macam terlepas. Lalu Nabi ambil, sekarang kamu cakap pula. Dia kata, Muhammad, aku minta apa ni, selamat, aku ampun. Lalu Nabi pun bebaskan dia. Dia balik orang kampung dia kata, aku tak pernah jumpa manusia sebaik ini. Dia pun dan kawan-kawan dia satu kampung masuk Islam. Kaum dia masuk Islam. Nak kata Nabi dalam kisah ni memang Nabi takut sikit, ada nampak takut. Sehingga Nabi turun
Dalam keadaan berdoa disebabkan rasa takut yang menyelubungi baginda hasil dari pertemuan kali pertama dengan malaikat. Kali pertama jumpa malaikat. Baginda menemui isterinya Khadijah sambil berkata, selimutkan aku, ataupun zammiluni, zammil, muzammil, surah muzammil. Zammiluni, selimutlah kamu akan aku, selimutkan aku. Ini dilakukan supaya hilang perasaan takut yang menyelubungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah menyelimut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas Nabi balik minta selimut, Siti Khadijah selimutkan Nabi. Siti Khadijah tunggu sampai Nabi tenang. Ni kehebatan Siti Khadijah. Kehebatan Siti Khadijah ni, Nabi tenang baru Siti Khadijah tanya. Dan Nabi dah reda dia punya ketakutan. Nabi mengetor Nabi tu. Dia katakan Nabi mengetor tu, menggigil Nabi kerana takut. Pertemuan kali pertama dengan malaikat Jibril. Siti Khadijah tak banyak tanya apa pasal ni, apa itu, kan ini, kan itulah sebab duduk sangat gue sampai suruh Romoh hadir tak nak duduk. Tak ada cakap macam tu. Jadi Siti Khadijah dia faham isteri suami dia, dan dia memahami tugas suami dia, kehendak suami dia faham. Lalu bila dia tenang Nabi, maka Siti Khadijah pun tanyalah. Baginda memberitahu kepada Khadijah apa yang berlaku. Maksudnya baginda bagi tahu ni setelah tenang, setelah rasa hilang rasa takut. Aku bimbang sesuatu yang buruk berlaku kepada diriku. Ini kerana malaikat telah menutupnya sehingga baginda hampir menemui ajal dalam buku kita ni lah. Mana dipeluk Jibril tu terlalu kuat sehingga Nabi sesak nafas macam dah tak dapat nafas, baru dilepaskan. Sedangkan sebelum itu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui mengenai malaikat Jibril dan bentuknya. Dikatakan pada waktu ini Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam rupanya yang asal. Lalu bila mendengar Nabi rasa bimbang, rasa takut, lalu Khadijah menjawab. Tidak, kata Khadijah. Siti Khadijah lah. Siti tu cakap Arab, cik puan namanya. Demi Allah, Allah selama-lamanya tidak akan mensia-siakan kamu. Sesungguhnya kamu menyambung silaturahim, menanggung mereka yang tidak mampu bekerja dan berusaha. Menanggung ni bagi duit lah, bagi kebajikan macam kita selalu buat. Membantu mereka yang tidak berkemampuan, menghormati tetamu, dan kamu membantu orang yang ditimpa bencana. Allah tidak akan membiarkan kamu dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsu. Tetapi Allah Ta'ala memilih kamu untuk membawa hidayat kepada kaum. Ni hebat Siti Khadijah. Siti Khadijah ni perempuan yang menjaga kehormatan diri. Tidak ada riwayat yang mengatakan Siti Khadijah ni menyembah berhala. Lalu dia tengok suami dalam keadaan macam itu, dia tenangkan dengan menyebut kita panggil jasa-jasa Nabi lah, kita panggil jasa-jasa Nabi ataupun kebaikan yang telah Nabi buat kepada kaum. Nabi orang susah, Nabi bantu anak yatim, Nabi sayang orang miskin, Nabi cukupkan dan sebagainya. Ini tugas Nabi yang sehingga Nabi sangat disanjung dan disayangi oleh kaum dia. Jadi syaitan tak datang pada orang macam ni. Kemudian untuk memperkuatkan lagi sangkaan itu, Khadijah ingin mendapatkan kepastian daripada mereka yang mengkaji kitab-kitab terdahulu dan mengetahui persoalan kerasulan, yakni ahli kitab lah. Dengan itu beliau membawa suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Waraqah bin Naufal, yakni sepupu Khadijah. Waraqah adalah seorang penganut agama Nasrani, Kristian. Ketika jahiliyah, dia pandai menulis dan menguasai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah bahasa kitab Injil dan bahasa kitab Taurah ataupun kitab Injil.
Ada kata bahasa kita Injil itu Syriani, tapi banyaknya Ibrani. Bahasa orang Yahudi ya. Dia menulis kandungan kitab Injil ke dalam bahasa Ibrani berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk ditulisnya. Dia adalah seorang yang sangat tua dan buta daripada masa itu. Kerana terlalu tua, matanya pun dah tak berapa nak nampak. Buta terus. Asalnya dia boleh tengoklah kerana terlalu tua. Lalu nak dapat tahu, Siti Khadijah ni kalau kita tengok, sebelum dia berkahwin, kita dah sebut dulu supaya kita ulang balik. Sebelum dia menawarkan Rasulullah untuk bawa harta perniagaan dia ke Syam, dia ada dengar orang Yahudi bercakap, nanti ataupun jaga-jagalah orang Arab, nanti akan ada Nabi akhir zaman daripada tempat kamu. Siapa-siapa yang dapat, ambil lah. Wah, disebut. Jadi Siti Khadijah nampak benda tu sangat besar. Nabi ni, dia pun dalam hati terlintas, alangkah baiknya kalau aku dapat mempersuamikan atau bersuamikan orang yang diangkat menjadi Nabi. Tiba-tiba berita tentang kejujuran Nabi Muhammad tu, bukan sampai lama dah sampai cerita tu. Jadi peluang dapat bila Abu Talib datang ke rumah Siti Khadijah, bagi tahu nak tawarkan Nabi Muhammad untuk berniaga. Lalu memang Siti Khadijah ada terfikir benda itu, langsung bawa, dia minta pembantu dia Maisarah untuk perhatikan tingkah laku Nabi, gerak-geri Nabi sepanjang musafir pergi dan balik, termasuk berniaga. Bila balik, berita yang dia bagi tahu sangat luar biasa. Tak ada orang macam ni. Cara dia bercakap, cara dia berniaga, cara dia melayan kita panggil dalam urusan jual beli itu pelanggan lah, sangat luar biasa, sehingga menghasilkan keuntungan yang luar biasa yang tak pernah dapat oleh Siti Khadijah. Lalu dia tahu, dia berasa yang suami ni mungkin jadi Nabi. Tiba-tiba dalam peristiwa macam ini, dia pun bawa Nabi Muhammad jumpa dengan Waraqah. Kerana Waraqah ni orang yang baca kitab. Dia baca kitab Injil, dia baca kitab Taurah. Bila sebut dia ni agama Kristian, orang Kristian baca dua kitab, Taurat dan Injil. Tak tahulah yang sekarang, tak tahu. Sekarang ni banyak pakai kitab Injil lah, Injil yang telah berkuasa. Kalau asalnya pengikut Nabi Isa, dia beriman dengan dua kitab. Orang Islam, umat Nabi Isa, senang sebut. Orang Islam pada zaman Nabi Isa tu, pengikut Nabi Isa, dia pegang dua kitab. Kitab Taurah dan kitab Injil. Orang Yahudi, dia tolak kitab Injil. Terus. Pada zaman itu lagi. Sampai sekarang, tolak. Tapi Kristian sekarang ini, Quran pun dia tolak. Sepatutnya dia tak boleh tolak Quran. Sebab ini Nabi akhir zaman. Jadi bila dia baca Taurah dan Injil, cerita tentang Nabi ni ada. Ahli kitab ni Allah Ta'ala sebut, alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad itu seumpama dia mengenal anak sendiri. Kita kenal anak sendiri macam mana? Kalau orang dulu rumah atap, rumah lantai papan, tak tahulah. Kalau saya kemarin kalau kecil apa lah, kita berjalan tu dia tahu kita dah. Kita berjalan je, tak bunyi suara pun. Nak ke mana kamu tu? Nak ke bawah, pergi telagi, nak kencing, nak kayu ke, memalam kan. Dia tahulah. Dia tahu tapak, dia kenal sangat. Dia perhati. Dia orang ahli kitab ni, dia kenal Nabi, lebih kenal daripada anak dia sendiri. Lalu bila bawa Nabi Muhammad SAW, Waraqah tak nampak. Kalau nampak, dia terus sebut je. Dia terus sebut, ini Nabi lah ni. Dia tak nampak. Lalu ceritakan peristiwa itu. Bila sebut peristiwa itu, Khadijah berkata kepada Waraqah, wahai sepupuku, dengarlah apa yang ingin diperkatakan oleh anak saudaramu ini. Dibahasakan Nabi Muhammad itu anak saudara. Bagi dekat, Nabi Muhammad rasa dekat dengan Waraqah. Waraqah menjawab, wahai anak saudaraku, apakah yang telah berlaku kepadamu? Maka Rasulullah SAW menceritakan apa yang berlaku tadi. Cerita kena peluk, malaikat tu datang bentuk begini-begini, peluk lepas.
Selepas itu Waraqah berkata kepadanya, ini adalah namus. Ini adalah namus ataupun malaikat ataupun malaikat Jibril dalam bahasa Ibrani. Itu yang datang tu namanya namus ataupun Jibril dalam bahasa kita Arab, bahasa Quran, yang Allah utuskan kepada Nabi Musa. Nabi Musa pada namus ni. Ini kerana Waraqah mengetahui bahawa utusan Allah kepada para nabinya ialah Jibril. Kemudian Waraqah berkata, bila sebut itu namus yang pernah datang kepada Nabi Musa, apa maksud dia? Ini malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa, datang pula daripada kamu, menunjukkan kamu ni Rasul ni, kamu dah telah jadi diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad dengarlah tadi Jibril cakap, kamu telah jadi Rasul untuk umat ini, bergembiralah wahai Muhammad. Bila Nabi Muhammad dengar tu terkejut lagi. Lalu Waraqah sambung lagi, kemudian Waraqah berkata, alangkah bagusnya sekiranya, patutnya N nun lah, N huruf kecil lah. Alangkah bagusnya sekiranya aku berada dalam usia muda belia ketika kamu dihalau oleh kaummu daripada negeri yang membesarkan kamu. Waraqah kata baiknya, alangkah baiknya, kalau aku masa nanti kamu kena halau nanti daripada Mekah, keluar daripada Mekah ni aku muda belia. Mereka bertindak demikian disebabkan permusuhan dan kebencian terhadap kamu ketika kamu meminta supaya mereka mengubah kepercayaan yang diwarisi daripada datuk nenek mereka. Alangkah baiknya kalau aku muda. Apa maksud ke muda? Baik tua tak baik ke? Dia sekarang tengah tua tu. Alangkah baiknya kalau aku masa kamu kenal tu muda. Kalau aku muda, aku boleh berlawan dengan dia tu nak mempertahankan kamu. Tapi aku ni dah tua sekali, nampak pun tidak. Nanti semangat Waraqah pada masa itu. Ini semangat untuk mempertahankan Nabi akhir zaman. Kita pun kena semangat lah. Pertahankan Nabi ni. Orang caci Nabi macam-macam, jangan diam je. Tak. Dia saya tengok di Malaysia ni, dia tengok siri-siri perhinaan kepada Rasulullah, baik Malaysia, baik luar negara. Dia ni dia macam ada satu modus operandi dia sama. Satu lagi dia macam bersusun. Dia punya musimnya bila dia nak buat tu. Kerana dia nak mencari proses sehingga orang Islam malas dah nak layan. Bila dia buat, orang Islam pun bangkit, buat demo lah, buat gitu, buat gini, buat tu, buat ini, marah, protes, bios kenyap, minta maaf, salah. Tak lama dia buat balik, orang kita bangkit balik. Dan banyak-banyak kali orang kita dulu datang 300,000 orang, contoh sebut cerita, kemudian dia tinggal 10,000, udah tinggal 3,000, udah tinggal 300, udah tinggal 3 orang aja. Lawan 2 orang bawah tu, apik lawan bunyi apa tu. Jadi apa nama ni, dia nak tengok sensitivity kita macam. Sebab kecintaan kita kepada Rasulullah ni dia rapuh sebab kita tak kenal pun Nabi. InsyaAllah kita habis kitab Nurul Yaqin ni, InsyaAllah kita kenal Nabi tu, mudah-mudahan. Jadi bila kenal Rasulullah tu, tahu perasaan sayang tu tinggi. Jadi Waraqah tu kata macam tu, kalau aku muda ni baik aku boleh pertahan dengan Rasulullah. Rasulullah SAW merasa hairan dengan apa yang diceritakan oleh Waraqah, kerana baginda mengetahui bahawa kaumnya mencintai dirinya disebabkan akhlak mulia yang dimiliki, dan baginda sentiasa bercakap benar sehingga digelar Al-Amin. Macam mana aku ni yang orang gelar aku Al-Amin. Gelaran itu tak pernah dibagi kepada mana-mana orang Arab sebelum pada benda ini. Orang Arab yang ada di Mekah tu tak pernah digelar dengan itu. Keturunan Nabi ni dari segi datuk Nabi ada orang yang macam ini sifatnya, tapi tak digelar dengan Al-Amin tu. Tang Nabi ni kerana hebat sangat Nabi digelar dengan Al-Amin. Bukan Nabi begitu aku ni Al-Amin, tak, dia yang gelar. Dia ada gelaran-gelaran, dia bukan boleh dapat macam itu je. Dia ada gelaran pengiktirafan orang ramai. Kalau tempat kita ni
Tahu lah, silah kita panggil tuan, orang sini panggil tuan. Kalau orang alim dia panggil tuan. Tuan Ayub Majlis, tok saya Tuan Ayub Majlis panggil. Tuan Tuan Aziz, penulis tafsir, ahli majlis fatwa. Tuan Aziz, Tuan Aziz Tulung Bakung. Jadi dia panggil tuan. Kalau negeri Kedah, Kelantan, dia panggil Tok Guru. Itu siapa bagi? Bukan dia begitu, aku ni Tok Guru, kau tahu tak? Tak. Pengiktirafan daripada masyarakat. Al-Amin ni, Nabi tak jenamakan diri Nabi Al-Amin. Tapi masyarakat yang gelurkan Nabi dengan Al-Amin. Jadi Nabi heran lah. Macam mana masyarakat Mekah yang sangat percaya, yang sangat kasih dan gelur Nabi dengan Al-Amin, boleh buat macam itu. Akan halau Nabi. Bukan tentang aja, peringkat dia sampai halau Nabi keluar daripada Mekah. Tak tahu pergi mana masa itu. Tak tahu lagi pergi mana. Lalu baginda pun bertanya, adakah mereka akan menghalau aku? Dia menghalau aku. Lalu Waraqah menjawab, tidak ada seorang lelaki pun yang membawa apa yang kamu bawa, melainkan dia dimusuhi. Maksudnya, tidak ada Nabi, lelaki itu Nabi yang bawa Islam. Serupa kamu bawa Islam ni, yang tidak akan dimusuhi. Memang akan dimusuhi. Nabi ni kalau kita baca lah, Nabi-Nabi 25 lah yang kita tahu dalam Quran. Memang Nabi-Nabi dipilih di kalangan manusia yang paling baik pada zaman dia. Semua manusia kasih pada Nabi tu. Tiba-tiba dia ajak dia tentang mentauhidkan Allah, lalu dia akan dimusuhi. Perkara ini telah dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladhina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Dan orang-orang kafir itu berkata kepada rasul-rasul mereka, lanukhrijannakum. Kalau kita ngaji bahasa Arab, kita tahulah perkataan lanukhrijannakum. Dia ada nun taukid dan dia ada lam taukid depan tu. Ada lam, ada nun. Maknanya menunjukkan sungguh-sungguh kami akan halau kamu keluar. Bukan main-main. Bukan main-main, bukan acah-acah. Sungguh-sungguh. Lanukhrijannakum. Kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu kembali kepada agama, atau kamu dulu ikut ajaran sembah berhala lah. Untuk menyempurnakan pembenaran Waraqah terhadap risalah kenabian yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, sekiranya aku masih hidup pada hari kamu dihalau, aku akan membantumu sekuat tenagaku. Itu kata-kata Waraqah, orang tua. Dia ni jasadnya tua tapi jiwanya adalah jiwa syabab. Dia semangat tu, hamasatul syabab masih ada dalam diri dia. Hamasah maksudnya semangat belia, semangat pemuda untuk mempertahankan Rasul yang membawa ajaran Islam. Tidak berapa lama selepas itu Waraqah menemui ajalnya. Hati dia tak dan. Ini kita panggil permulaan kepada wahyu. Kemudian wahyu terhenti. Para ahli sejarah telah sepakat dalam menentukan tempoh masa terhentinya penurunan wahyu. Para ahli sejarah tidak sepakat dalam menentukan tempoh masa terhentinya penurunan wahyu. Pendapat yang paling rajih, yang paling kuat ialah 40 hari. Ada kata 6 bulan, ada kata setahun, macam-macam. Jadi ada wahyu terhenti. Terhenti maksud macam mana? Lepas Gua Hira tu, Allah Ta'ala tak turun wahyu dah. Lalu pemberhentian wahyu ini berlaku, tujuan Allah Ta'ala buat begitu supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa rindu untuk menerimanya. Bila lagi nak turun wahyu ni? Seronok dapat perintah Allah Ta'ala ni. Perkara ini benar-benar berlaku. Kesan pemberhentian ini amat dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap kali baginda berada di puncak bukit, baginda terasa ingin terjun kerana mengenangkan Allah telah melupakan dirinya selepas baginda diberi nikmat yang besar itu. Nabi ni bila dah terhenti wahyu, dia rasa bimbang.
aku ada buat salah ke hari tu ni, aku lari tu salah ke macam-macam. Allah dah tak sayang ke aku ke? 40 hari, lama terhenti. Dan disebut dalam kitab-kitab hadis, Nabi naik ke bukit, Nabi nak terjun bukit. Macam istilah macam nak bunuh diri. Perbahasan dia panjang. Jadi Nabi terasa macam itu. Kenapa rasa macam itu? Kerana apa guna hidup kalau Allah dah tak sayang? Maksud dia macam itu. Itu perasaan Nabi. Dia tak buat pun. Dalam keadaan macam itu, iaitu nikmat pemilihan sebagai penghubung di antara Allah dan makhluknya. Selepas itu malaikat muncul dan berkata, kamu adalah utusan Allah yang sebenarnya. Dengan itu Rasulullah SAW merasa tenang dan membatalkan niatnya untuk terjun apabila Allah menghendaki cahaya agamanya menampakkan diri di dalam ini, maka dia menurunkan kembali wahyu kepada Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Habis. Jadi itu panjang sikit tu. Jadi ini kita tengok apa kita panggil beberapa pengajaran kita nak ambil dalam kisah ini. Pertama, kalau nak mengaji mesti ada 3 teras rukun lah kita panggil. Mesti berguru. Tak kisahlah pergi ngaji lah, masuk kelas lah, senang lah bahasa, pergi kena berguru. Jangan kita baca saja buku, beli buku baca, kadang-kadang kita akan dilorong ke tempat kefahaman yang salah. Dia kena ada kefahaman yang betul. Sama baca Quran pun. Baca Quran, kita nak faham Quran tu, beli terjemahan, kita baca, kita syarah kot kita. Jangan. Kita bukan ahli dia. Kalau kita pandai bahasa Arab sekalipun, kita rujuklah kita tafsir. Kerana ulama-ulama tafsir telah pun ditulis bukunya, telah pun diiktirafkan penafsiran supaya kita faham ayat-ayat yang Allah Ta'ala turun. Itu yang pertama, mesti berguru. Yang kedua, mesti banyak membaca lah. Kita ni orang Melayu ni bukan bangsa yang dikenali sekarang yang kuat membaca. Dia tak macam dikatakan ada bangsa-bangsa lain bangsa yang kuat membaca. Jadi kita kena ubah. Kita orang ngaji ni kena banyak membaca. Kalau tak banyak, tak larat baca banyak pun, hari-hari mesti baca. Ambillah semuka 2 muka sehari kita baca, supaya budaya membaca tu adalah budaya kita. Tak kisahlah nak baca pakai e-book ke. E-book ni baca buku dalam ni lah, ataupun baca buku secara hard ni lah, baca buku macam buku yang macam kita ni. Yang ketiga, mesti banyak menulis. Itu cara nak dapat ilmu. Kalau orang dulu, kalau orang di pondok, dia hafal, dia tulis balik. Orang pondok dia ngaji, dia hafal matan. Habis matan dia hafal. Matan ni kitab-kitab kecil yang menulis prinsip-prinsip asas dalam mana-mana disiplin ilmu. Matan nahu, matan sharaf, matan tauhid, matan fiqh, matan ulumul hadis, matan usul fiqh. Dia bukan hafal. Dah hafal, nak bagi nak tahu, ingat-ingat, dia tulis balik. Selain daripada dia tasmid pada guru. Kalau Quran pun, kita akan tulis balik Quran yang kita hafal. Jadi itu 3 tu mesti ada. Itu teras yang 3. Dan dari segi adab berwuduk, menghadap kiblat tu, itu adalah adab yang lain. 3 ni mesti ada. Kalau tidak, kalau kita berguru je, kita tak membaca, ilmu tu akan hilang lah. Mengaji banyak, tak baca, dia hilang. Atau berguru membaca, baca tak tulis, dia tak kukuh ilmu tu. Menulis tu maksudnya banyak. Menulis tu menghuraikan apa yang kita baca. Kalau sekarang ni orang buat tesis. Dan kita tengok dari segi sifat Waraqah, mempertahankan Rasulullah walau macam mana keadaan sekalipun. Dia kata, mula-mula dia kata, alangkah baik kalau aku muda pada masa kamu dihalau. Tapi dia dah tua pada masa itu. Kemudian bila Nabi tanya, adakah aku ni akan dihalau daripada kampung aku, sedangkan kaum aku ni sayang ke aku, dia bergeluar aku al-amin lagi. Waraqah kata, setiap Nabi, setiap manusia yang buat kerja kepada kamu ni, bawa ajaran Islam ni, akan dihalau, dimusuhi oleh kaum dia sendiri. Kaum sendiri akan musuh, akan tentang. Adik-beradik sendiri akan tentang. Kalau adik-beradik sendiri akan tentang ni, luluh hati kita yang tak kuat, luluh.
jatuh, lemah semangat. Tapi apa kata Waraqah? Kalau aku masih hidup pada masa itu, aku akan mempertahankan kamu. Ini kita kesimpulan sikit daripada apa yang kita baca ni. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa wal musallin ilhamal malaikatil muqarrabin ya fatahu ya alim. Iftah qulubana futuhal 'arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.